Okay, hi guys, Assalamualaikum, bersama saya Miss Ash dalam eTution. So, kepada yang baru nak tengok video-video daripada eTution, saya nak perkenalkan nama saya adalah Miss Ash. Saya mengajar sains untuk tahun 6. Jadi, sepanjang video ini awak akan tengok muka saya lah. Okay, sepanjang video sains tahun 6 awak akan tengok muka saya. Okay, Miss Ash. Dan jangan lupa subscribe, okay? Dan follow, jangan lupa like. Okay, so pada hari ini apa yang awak ingin belajar, apa yang saya ingin ajar adalah tajuk baru, iaitu kelajuan. Okay, so pada akhir daripada video ini, apa yang awak akan belajar? Pertama sekali awak akan tahu apa itu kelajuan. Okay, lepas tu awak akan tahu hubungan antara kelajuan, jarak dan juga masa. Okey, cara-cara mengira kelajuan. So, bab ini ada sedikit kira-kira, tapi sikit je lah, tak banyak pun. So, biasanya dalam exam, latihan yang akan keluar adalah latihan kira-kira. So, awak kena fokus lah. Okey. So, apa itu kelajuan? Okay, kelajuan adalah ukuran cepat atau lambat sesuatu pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Okay, walaupun nama dia kelajuan, tak semestinya dia laju. Okay, dia adalah ukuran cepat ataupun lambat sesuatu pergerakan. Okay, satu objek bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada point A sampai ke point B. Itu adalah kelajuan. Dan setiap objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Walaupun dia hanyalah seekor siput, dia ada kelajuan juga. Okey, walaupun dia bergerak lambat, dia dikira sebagai kelajuan juga sebab dia bergerak. Okey, tak kisahlah siput ke, arnab ke, kura-kura ke, lagi apa lagi. Semua benda yang bergerak lah mempunyai kelajuan. Dan unit kelajuan kita gunakan adalah sentimeter per saat ataupun kilometer per jam. Biasanya sentimeter per saat ini kita gunakan untuk mengira kelajuan objek-objek yang kecil macam kereta mainan, lagi apa lagi? Macam benda-benda yang kecil lah, siput. Lagi apa lagi? Sentimeter per saat, kereta mainan, siput, benda-benda yang kecil lah. Okay, kilometer per jam pula. Okay, biasanya kita ukur untuk kereta, okay, bas, benda-benda yang besar. Okay, dan selain daripada kilometer per jam, kita juga ada meter per minit, meter per saat, meter per jam, ada juga jangan risau. So, unit kelajuan ada banyak. Mesti ada jarak dan juga masa yang digunakan lah, macam sentimeter, saat, kilometer, jam, meter, minit, meter, saat, meter, jam. Ada je, jangan risau. Okey, dan hubungan antara kelajuan, jarak dengan masa. Okey, kita tengok dulu kelajuan dengan masa. Okey, apakah hubungan antara kelajuan, jarak dan juga masa? Jadi kalau untuk masa, objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang ditetapkan. Contoh, kereta mainan kena lalu sebanyak mungkin 1 meter, okey? 1 meter 100 cm. Okey, satu kereta mainan dia kena lalu 100 macam panjang sangat, okey lah, 50 cm. Dia kena lalu sepanjang 50 cm. Jadi kereta mainan A, kereta mainan B. Kereta mainan A ambil masa sebanyak 10 saat. Kereta mainan B ambil masa sebanyak 20 saat. So, yang mana lagi laju? Mestilah yang sampai awal. Nampak? Nampak tak? Nampak tak? Okay, contoh yang lain. Okay, contoh in real life pula saya tunjukkan. Saya berikan tunjukkan pula. Okay, contoh. Okay, awak dengan kawan awak nak lumba basikal. Okay, awak dengan kawan awak nak lumba basikal. Lumba basikal. Okay, awak dengan kawan awak nak lumba basikal. Jadi, awak dah tetapkan jumpa dekat satu point. Contohnya daripada taman pergi ke kereta warna merah tu. Okay, so daripada taman nak pergi kereta warna merah, awak dengan kawan awak sampai dahulu, awak sampai 5 minit kemudian. 5 minit kemudian. 5 saat kemudian. So, yang mana yang laju mestilah kawan awak. Okey, sebab tu ataupun untuk larian pecut. So yang mana contoh Ali dia lari pecut 100 meter, dia sampai
dalam 8 saat. Abu dia lari pucuk 100 meter, dia sampai dalam 15 saat. Antara Ali dengan Abu, yang mana lagi lari laju? Mestilah Ali, sebab dia sampai lebih awal daripada Abu. Itulah maksudnya kelajuan dengan masa. Objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan mengambil masa yang lebih singkat untuk bergerak dalam jarak yang ditetapkan. Okey, make sure untuk kelajuan dan masa ni jarak telah ditetapkan, masa yang berlainan. Okey, faham? Kemudian kita ada kelajuan dengan jarak. Okey, objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, yang ini contohnya kereta mainan A, kereta mainan B. Okey, dalam masa 5 saat, kereta mainan A dia dah lalu 10 cm. Okey, kereta mainan B dia lalu 5 cm. Yang mana lebih laju? Mestilah kereta A. Okey, ataupun contoh, okey, diberikan 10 saat untuk Ali dan Abu berlari. Okey, 10 saat Ali dan Abu berlari. Okey, so cikgu awak gunalah jam randik. Okey, dia tekan Ali dan Abu lari. Pup. 10 saat dah. Jadi dia kira, tengok, Ali dah lalu sebanyak 80 meter. Okey, Abu dia lari sebanyak 100 meter. Jadi antara Ali dan Abu, siapa lagi cepat? Mestilah Abu, sebab jarak dia lebih jauh. So, dekat kelajuan dengan jarak, masa telah ditetapkan jarak yang berlainan. Okey, dia berlawanan dengan kelajuan dan juga masa. So, objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, nampak perbezaannya? Okey, so cara mengira kelajuan dekat sini kita ada kelajuan bersamaan jarak bahagi masa. So, kalau awak nak cari jarak, okey, awak kelajuan kali masa. Nak cari masa, kelajuan kali dengan jarak. Dia ubah je lah operasi sahaja. Senang kan? Okey, cuba tengok kat sini. Saya dah bagi contoh soalan. Okey, soalan-soalan macam ni yang bakal keluar dalam exam awak. So, A, kereta P mengambil masa 2 jam. Okey, dia mengambil masa 2 jam untuk bergerak sejauh 100 km. Berapakah kelajuannya? So, 100 km ini adalah jarak. Jadi 100 km okey, bahagi dengan 2 jam. Dapat kelajuan, betul? Okey, jadi berapa? Sama dengan 100 bagi 2 dapat 50 km per jam. Nampak? Okey, ni spanduk dia terbalik tapi tak apa. Nampaklah kelajuan adalah 50 km per jam. Kena ada operasi km dan juga jam. Kilometer dan juga jam. Okey, kemudian Amir berlari dengan kelajuan 100 cm per saat. Berapa jauhkah Amir bergerak dalam masa 2 saat? Jadi dekat sini dia bagi kelajuan dan juga apa? Dan juga masa. Dia tak bagi jarak. So, macam mana nak kira? Kita tukarkan saja jarak. Kalau nak dapatkan jarak, maksudnya kelajuan. Kalau bagi, tukar jadi darab ataupun kali. Jadi dekat sini, jarak sama dengan 100 cm per saat kali dengan 2 saat. Betul? So, sama dengan 200 cm. Okey, tak payah saat. Okey, nampak tak? Sebab per saat ni, 1 saat Amir berlari sebanyak 100 cm dalam masa 1 saat. Jadi kalau 2 saat kali 2 lah. 100 kali 2, 200 cm. Ikut logik juga. Okey, faham cara pengiraannya? Okey. Tu contoh sahaja. Dalam exam banyak lagi soalan yang dia akan bagi
kepada awak. Faham tak bab kelajuan ni? Okey, so hari ni kita dah belajar tentang kelajuan. Apa itu kelajuan? Jawab sekarang. Okey, kelajuan adalah ukuran cepat atau lambat pergerakan sesuatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain, daripada point A ke point B, titik A ke titik B. Okey, dan setiap objek bergerak mempunyai kelajuan. Tak kisahlah dia bergerak sejam 1 cm ke, tak kisah. Tak kisah siput ke, kura-kura ke, as long as dia bergerak, dia mempunyai kelajuan. Okey? So dia cakap ukuran cepat ataupun lambat, walaupun nama dia kelajuan, laju, tapi dia adalah ukuran cepat atau lambat, dan semua objek yang bergerak mempunyai kelajuan. Tak kisahlah 1 jam tu dia lalu 1 cm pun itu dikira kelajuan juga. Okey. Dan unit kelajuan kita menggunakan sentimeter per saat, kilometer per jam, meter per minit, meter per jam. Okey, banyaklah. Yang penting ada unit, dia punya unit untuk jarak dan unit untuk masa. Okey, seterusnya hubungan antara kelajuan, jarak dan masa. Untuk kelajuan dan masa, okey, jarak dah ditetapkan, masa yang diambil sahaja yang berlainan. Okey, sebab tu kelajuan dengan masa. Okey, kalau kereta tersebut, objek tersebut mempunyai kelajuan yang tinggi, dia akan ambil masa yang singkat untuk sampai ke destinasi. Okey, sama je macam awak bawa kereta. Kalau kereta awak laju, awak bawa 120 km per jam, awak akan lagi cepat sampai berbanding dengan orang yang bawa 60 km per jam. Nampak perbezaan dia? Okey, kelajuan dengan masa, jarak dah ditetapkan, masa saja yang berbeza. Okey. Kemudian kelajuan dan juga jarak, objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan bergerak lebih jauh dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, masa telah ditetapkan tetapi jarak yang berbeza. Okey, contoh dalam masa 10 minit. 10 minit lama sangat. Dalam masa 15 saat, Ali dengan Abu boleh lari berapa jauh? Okey, jarak. So semakin jauh, contoh Abu lebih jauh lari daripada Ali, maksudnya Abu lebih apa? Lebih laju daripada Ali. Okey? Lepas tu dia cakap objek yang bergerak dengan kelajuan yang tinggi akan bergerak lebih jauh dengan masa yang ditetapkan. Masa sama, jarak yang berbeza. Okey? Kemudian cara mengira kelajuan adalah kelajuan bersamaan dengan jarak bahagi masa. So biasanya dalam exam tak semestinya dia tanya kelajuan sahaja. Okey, dia akan tanya jugalah macam dia dah bagi, macam ni contoh dia bagi, dia nak minta jarak, dia nak minta masa. Okey, so kalau minta masa mestilah dia dah bagi kelajuan dan juga jarak. Kalau dia minta jarak, dia dah bagi kelajuan dan juga masa. Kalau dia minta kelajuan, dia bagi jarak dan juga masa. So make sure awak kena, tips saya dalam exam, bila awak dah baca soalan yang panjang, okey, biasanya confirm lah, biasalah budak-budak ni dia asyik komplain dekat saya, cikgu soalan ni panjang sangat, susah, awak terlalu takut dengan soalan yang panjang. Padahal soalan panjang ni info dah ada sahaja, awak just gariskan saja guna pen yang berlainan. Berlainan warna. Contoh kalau tulisan warna hitam, awak gariskan warna merah ke warna biru ke, supaya awak tahu awak tahu dia nak apa yang soalan nak, apa yang soalan dah bagi dekat awak. Okey, so itu sahaja daripada saya, Miss Ash. So saya nak ucapkan terima kasih kerana menonton video saya. Okey, jangan lupa subscribe itu share, jangan lupa follow itu share, jangan lupa follow saya, ada dekat bawah ni, boleh tengok description. Jangan lupa komen kalau awak nak saya terangkan dengan lebih lanjut ke, nak minta terangkan topik lain ke, boleh just komen je dekat bawah, saya akan buat video untuk awak semua. So jangan lupa sebarkan video ini kepada kawan-kawan yang lain. So macam saya cakap, hashtag kita pandai sama-sama. Okey, thank you semua, bye.